Terima kasih Yang Berhormat Tun. Pertama sekali saya ingin mengambil bahagian dalam perbahasan tentang akta yang pindahan yang dikemukakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri kait dengan beberapa perkara yang telah pun dibahaskan sejak beberapa hari yang telah lalu. Akta kesalahan pilihan raya pindahan ini dikemukakan sebagai lanjutan daripada Akta Pilihan Raya 1958 yang telah pun diluluskan dalam sidang Dewan yang lepas. Dan kedua-duanya mempunyai hubung kait. Yang pertama telah kita bahaskan dalam bulan Mac yang lepas. Dan hari ini sejak beberapa yang lalu kita bincangkan berhubung dengan Akta Kesalahan Pilihan Raya yang kepada saya mengetatkan lagi apa yang telah pun ketat di dalam pindaan kepada Akta Pilihan Raya 1958. Sebelum saya pergi lanjut kepada beberapa butiran perkara dan fasal-fasal yang dikemukakan ini, saya ingin dulu menyebut bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri, sahabat saya, kawan saya lama, yang membentangkan pindaan ini sepatutnya dapat memahami tentang implikasi daripada apa yang dibentangkan itu. Bukan sahaja implikasi dari sudut perundangan, pengetatan dari segi perundangan, keuangan dan pelbagai lagi yang dikemukakan yang mempunyai satu implikasi yang sangat luas. Sebagai contoh, pindaan kepada keuangan misalnya, ini akan menyebabkan bahawa golongan calon-calon yang bukan daripada kerajaan akan menghadapi satu masalah yang besar. Dan berarti bahawa demokrasi yang kita amalkan itu akan tidak menjadi demokrasi yang sebenarnya. Kerana tidak ada lagi fair play ataupun demokrasi yang dalamnya berlaku kebebasan yang adil dari sudut pelaksanaannya. Saya menyebut ini itu yang betul oleh kerana sahabat saya Menteri di Jabatan Perdana Menteri ialah orang yang mengalami dua dunia. Mengalami sewaktu beliau berada dalam kerajaan dan mengalami sewaktu beliau berada di pembangkang. Sepatutnya beliau dapat merasai bagaimana periknya berada dalam pembangkang dulu sebelum akta ini dibuat pindaan. Sepatutnya beliau boleh menasihatkan kepada kerajaan supaya perkara-perkara yang seumpama ini tidak memungkinkan demokrasi itu berjalan dengan baik setelah mengalami apa yang telah dialami dalam pilihan raya 90. Yang beliau sendiri tewas, satu-satunya pilihan raya yang beliau tewas. Ini bukan soal personal Tun, tapi sebagai suatu imbasan gambaran yang seharusnya beliau boleh memberikan input nasihat kepada kerajaan. Saya menyebut satu-satunya pilihan raya yang beliau tewas, yang sebelumnya menang. Apa sebab? Kerana ketidakadilan yang berlaku, keuangannya, cara ia dilaksanakan. Termasuk kawan beliau juga yang berhormat daripada Gua Musang yang berada dalam Dewan ini, yang sama-sama mengalami keadaan yang sama sewaktu menjadi pembangkang. Periknya jadi pembangkang dan sebab itu menyeberang masuk balik semula. Ini sebagai suatu iktibar supaya mereka-mereka yang mengalami secara praktikal dua dunia kerajaan dan pembangkang dapat menilai bagaimana sukarnya seseorang calon daripada parti pembangkang itu untuk menghadapi pilihan raya dulu, dan tentunya sekarang ini akan lebih sukar lagi dengan pindaan-pindaan yang menaikkan deposit dalam Akta Pilihan Raya Pindaan 58 yang telah kita luluskan daripada 5,000 kepada 20,000, tambah lagi dengan kenaikan poster calon yang ini akan membebankan lagi. Sepatutnya beliau boleh menasihatkan kerajaan berhubung dengan perkara ini. Lainlah kalau beliau juga menjadi sebahagian daripada orang yang menggubal undang-undang ini, artinya beliau tidak belajar daripada pengalaman sejarah yang beliau lalui sendiri. Itu yang pertama, itu yang dipertua.
Yang kedua, akta ini dikemukakan pada saat ini, saat menjelangnya pilihan raya yang ke-11, setelah kita melalui pilihan raya yang ke-10, yang memperlihatkan bahawa dalam pilihan raya ke-10 bagaimana perubahan pengundi yang berlaku, yang dulunya sebahagian daripadanya menyokong kerajaan, tetapi akhirnya pilihan raya 10 menampakkan bahawa pembangkang telah memenangi kursi yang lebih banyak daripada pilihan raya yang sebelumnya, artinya suatu perubahan sikap rakyat yang telah berlaku dalam pilihan raya ke-10 yang telah lalu. Dan dalam pilihan raya kecil baru-baru ini pun sebagai satu petunjuk yang mereka harapkan bahawa perubahan sikap pengundi yang berlaku tahun 99 itu mengikut dakwah mereka telah balik semula kepada BN dan UMNO, sebagaimana yang ditunjukkan saban hari dalam TV, dalam akhbar, bahawa ribu-ribu orang daripada Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan lain-lain yang telah menyeberang keluar daripada PAS masuk UMNO. Ya, Rempin bangunnya. Nak berjalan tidak pada dia. Apalah dia baiknya saya bagi. Asih. Cara yang berhormat. Hujah bagaimana? Rempin. Turun. Saya mengucapkan syabas lah olahannya. Bagus juga bila Ketua Pembangkang tidak ada, beliau ada. Dapat mengutui barisan di sana, sebab yang belakang tu macam-macam, juga banyak belajar di sana. Mungkin beliau akan datangkan, ditabalkan sebagai Ketua Pembangkang tu, saya tak tahulah. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat perkara yang kedua. Bila Yang Berhormat cakap tentang perubahan sikap pengundi pilihan raya yang dahulu dan sebelumnya, saya nampak Yang Berhormat melihat dari segi Melayu, analisa tentang pengundi Melayu. Dan pengundi Melayu dia ada alasan tertentu. Yang Berhormat membawa satu kaedah atau assumption, alasan bagaimana Melayu itu berubah. Kami ada pandangan kami yang sudah semestinya berbeza. Kami rasa itu isu Anwar Ibrahim, tertubuhnya Adil, itu juga dulu tertubuhnya 46 juga. Kita hilang Kelantan, kita perpecahan dalam UMNO kerana Adil, kita hilang Terengganu. Itu bermakna kalaulah PAS mendabik dada mengatakan ini kekuatan PAS, saya rasa ada pandangan juga yang mungkin berbeza dengan Yang Berhormat pertama. Yang kedua, saya nak bertanya Yang Berhormat, sikap pengundi Yang Berhormat saya bercakap sebagai pembangkang, tapi kalau kita lihat pengundi Cina berbeza pula. Mereka kalah teruk. Orang Cina sudah marah kepada mereka, mengajar mereka bagi satu lesson to them, the DAP. And they semua para kata ini ajarkan mereka berpeluk dengan PAS. Ya, Batu Gajah. Tahu dia tak pada galing kepala. Tapi itu hakikat sebenar. Kursi sekarang berbeza. Oleh kerana itu sekarang DAP tidak mampu mengkutakkan wakil DAP untuk tanam pembangkang. Jelas. Dahulu di sini di pembangkang dikuasai ahli agenda DAP, sekarang agenda PAS. Ya, syukur. Sebab Batu Gajah galing kepala. Saya nak tanya dua perkara kepada Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat Tun, saya memang sampai untuk nak menjelaskan perkara itu, tapi beliau tak sabar. Kalau sabar sikit sekali sampailah di situ. Saya menyebut bahawa harapan daripada BN, UMNO ini mengharapkan pengundi yang menyokong alternatif dulu, katakanlah PAS, dialah saya mengikut saluran hujah beliau, sudah berpaling kepada UMNO. Tetapi petunjuk dalam pilihan kecil, Pendang, Anak Bukit, sebenarnya sangat sedikit yang terhaki. Saya tidak menafikan ada barangkali yang putar balik kepada BN, tetapi terlalu sedikit. Dengan PM sendiri turun setiap dalam pilihan kecil ini yang jarang-jarang beliau turun. Tapi turun kalah Anak Bukit. Pendang menang tipis, itu pun dengan pertambahan keluar mengundi yang terlalu besar di kalangan kawasan-kawasan pengundi yang berketurunan Cina. Saya akan sampai ulasan ini, Yang Berhormat Tun. Undi PAS sendiri bertambah, artinya pengundi Melayu sendiri masih belum berubah sikap mereka, masih bersama dengan PAS, dengan keadilan, dan masih bersama dengan alternatif.
tentang pengundi yang bukan Islam, bukan Melayu misalnya, sebagaimana yang berhormat sebut bahawa ini mungkin berlakunya hakisan. Saya tidak mahu pergi terlalu jauh, tetapi kerana BN itu didominasikan oleh UMNO, dan apa yang lebih penting kepada UMNO ialah UMNO yang mesti menang. MCA kalah pun tak apa, MIC kalah pun tak apa, gerakan kalah pun tak apa, asal UMNO menang. Jadi undi bukan Melayu, bukan Islam tidak penting bagi BN. Yang dipentingkan ialah undi di kalangan orang Melayu sendiri. Karena politik negara Malaysia ini, dari sudut asas kekuatannya, siapa pun yang nak memerintah negara ini mestilah menjadikan trust Melayu itu sebagai trust kepada pemerintahan. Ya. Saya tak bagi jalan sebab saya belum habis lagi. Ya. Nanti selepas habis saya terang. Saya nak mengajar politik sikit pada yang baru ni. Ya. Jadi ini trust ni. Kita berjalan yang aman. Sebab itu, apabila mereka lihat tidak ada perubahan yang besar berlaku pada swing yang diberikan kepada Barisan Orientif tahun 1999, ini satu petanda yang sangat buruk bagi UMNO. Karena UMNO menjadi trust. Kalau trust ini telah hilang, mungkin kepercayaan daripada MCA, MIC, parti-parti Sabah dan Sarawak lagi tidak akan kuat percaya kepada kekuatan UMNO. Mungkin parti ini pun akan bersama dengan PAS. Ini suatu kemungkinan yang bermakna yang betul. Kalau PAS menang, lebih banyak daripada UMNO. Jadi sebab itu, menghadapi pilihan raya yang ke-11, semasa kekuatan mereka masih ada dalam Dewan Rakyat ini, kekuatan 2/3 majoriti masih terdapat dalam Dewan ini suatu tindakan preemptif dari sudut politiknya yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO BN, supaya undang-undang ini diperketatkan, dibuat demikian rupa sehingga parti pembangkang khususnya PAS tidak boleh bergerak. Jadi UMNO akan mempertahankan status quo-nya, artinya mereka masih lagi menjadi trust dan akan terhalanglah Barisan Alternatif yang PAS bersama-sama dengan parti-parti yang lain untuk menggugat kedudukan itu. Kerana mereka tidak yakin. Mereka yakin mereka boleh menang lagi dalam pilihan yang akan datang, tetapi mereka tidak yakin mereka boleh mempunyai 2/3 majoriti dalam parlimen yang akan datang. Sebab itu diraskan. Ini satu preemptif yang dilakukan supaya undang-undang ini diluluskan sementara kita ada kuasa. Selepas pilihan raya ke-11 belum tentu kita mempunyai 2/3 majoriti. Jadi sebab itulah ianya dikemukakan sekarang, sementara 2/3 itu wujud di kalangan barisan kekuatan Barisan Nasional sekarang yang bermakna. Ya. Tumpin bangun nak berjalan ya. Apa? Boleh. Tolong bagi masa pada saya. Pengun yang baik hati. Ya, insya-Allah. Okey. Pengun yang baik hati, terima kasih. Saya teringat bersama yang berhormat masa di Universiti Melaya Perbahasan. Memang saya hormati beliau. Saya nak bertanya kepada yang berhormat, statistik yang berhormat menggunakan, kononnya Melayu, sokongan Melayu tetap dengan PAS tidak beralih kepada UMNO seperti dahulu. Adakah statistik ini yang dipilih untuk convenience sahaja? Adakah yang berhormat tidak mengambil statistik dibentung sebagai contoh? Tiap-tiap peti undi dibentung, at least 30 sampai 30 hingga 50% meningkat sokongan Melayu kepada UMNO. Jelas di peti undi bentung. Itu pertama. Yang kedua saya nak bertanya bahawa juga kepada yang berhormat, ini kata parti alternatif ni, saya nak tanya ada lagi ke? Sebab DAP dah tak masuk dalam tu. Mana kalau yang berhormat bercakap, mana yang berhormat bercakap hanya dengan ada je tapi tak termasuk DAP. Sebab itu, sebab apa yang PAS dia pakai berkata alternatif ni, DAP tak pakai. Sebab apa DAP mengatakan bahawa PAS membawa bala pada mereka, sebab itu tak masuk dalam alternatif, dalam parti alternatif. Saya minta pandangan. Kita bela MCA, kita bela gerakan, tapi PAS dah dibala kepada DAP. Minta pandangan. Ya. Yang waktu yang dipertua, saya rasa Rompin ini tak berapa faham politik. Memang DAP tak bersama dari sudut dalam BA, tetapi dalam isu-isu yang mengenai kepentingan bersama, kepentingan negara, kepentingan komuniti, kami adalah bersama. Begitu juga kami.
boleh bersama dengan BN dalam perkara-perkara kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan bersama. Cuma yang BN banyak yang keras kepala. Dalam isu yang sepatutnya bersama pun mereka tak boleh bersama. Ya, Maman bangun ya. Terima kasih Yang Berhormat daripada Dungun. Saya nak tanya, dalam perbahasan rang undang-undang ni, kita tengok daripada Barisan Nasional setakat ni tak ada lagi daripada MCA, Gerakan, MIC yang membahas menyokong usul ni. Yang ada semuanya daripada UMNO. Adakah mereka tak bersama dalam isu rang undang-undang ni? Saya minta penjelasan. Ya Hormat Tun, saya dah sebut tadi bahawa UMNO ni mementingkan kedudukan partinya sahaja. MCA kalah, MIC kalah pun tak kisah asal UMNO menang. Ini yang menyebabkan MCA tak ada hati, tak ada hati nak bercakap dalam ni. Ya, itu dia yang menyebabkan itu. Ya. Kempen bangun ya. Nak berjalan tidak? Mana UMNO juga ni pun bukan MCA. Tak apa. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Dungun, tadi saya terdengar Yang Berhormat kata dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan rakyat, kepentingan negara, PAS biasa boleh bekerjasama sama ada dengan mana-mana parti termasuk Barisan Nasional. Saya ucapkan terima kasih, tahniah lah. Tapi dalam kejadian kegawatan ekonomi 1997-98 bila tertubuhnya M10, kerajaan menubuhkan M10 untuk minta bantuan semua pihak, untuk bagi pandangan, memerah fikiran untuk menyelesaikan masalah ini. Saya lihat parti PAS tidak menghantar wakil dan tidak memberi sebarang pandangan. Sama ada parti PAS tidak mempunyai pemikiran yang boleh membantu kerajaan untuk menyelesaikan masalah, ataupun parti PAS tidak mahu melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kepentingan bersama. Ini saya nak tanya soalan kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Tun, wakil tampil ya, wakil tampil ni lebih baru daripada wakil tompel, wakil rompel yang lagi tak tahu. Saya suka memaklumkan Yang Berhormat Tun, Majlis Perundingan Ekonomi Negara yang pertama dibuat ialah pada tahun 1998. PAS menyertai itu. Saya mengetuai delegasi PAS dalam Majlis Perundingan Ekonomi Negara yang bersidang hampir 2 tahun. Sama-sama memberikan input. Boleh cek kertas yang kita kemukakan. Tetapi bukan saja PAS, parti pembangkang lain termasuk daripada kalangan profesional yang dilantik terkejut dengan satu ucapan yang dibawa oleh Perdana Menteri pada waktu itu. Perdana Menteri yang ada sekarang, yang menyebut MAPEN boleh bincang, tetapi kita tidak terikat untuk menerima apa-apa pandangan yang dibawa oleh MAPEN. Itulah sikap kerajaan. Kalau ini dah sikap yang macam itu, apa guna kami duduk? Fikiran kami tidak diterima langsung. Dan menyatakan sekurang-kurangnya, tengok dulu laporan, nak pakai tak mau pakai, kira kemudian lah. Tapi belum pun laporan itu selesai dah cakap macam tu. Inilah yang tak adilnya. Perdana Menteri yang cakap demikian. Saya bagi Bukit Bertajam, Rompin dah hajab lah. Ya, terima kasih Yang Berhormat Dungun. Begitu juga dengan DAP. DAP pun pada M10 ada pada peringkat awal ada di dalam jawatan kuasa, tapi kita withdraw kerana sikap kerajaan. Dan dalam MATEN 2 kita pun tidak hendak sertai kerana kita lihat di dalam MATEN 2, laporan MATEN 2 ada cadangan yang begitu bagus dan syabas. Tetapi adakah dia dipakai? Saya rasa Perdana Menteri sendiri tidak baca laporan MATEN 2. Saya beri satu contoh. Hari Wanita 2002, ucapan Perdana Menteri yang mengatakan beliau sedar bahawa wanita menghadapi dilema, wanita yang bekerja kerana perlu bekerja dan juga menjaga keluarga, mendidik anak-anak. Dan dia kata bahawa NGO wanita perlu look into the problems. Tetapi dalam laporan MATEN 2 telah mencadangkan bahawa kerajaan menumbuhkan pusat jagaan kanak-kanak. Di dalam rancangan Malaysia ke-6, Malaysia ke-7, Malaysia ke-8, cadangan yang sama telah dikemukakan. Ini bermaksud kita boleh adakan mesyuarat demi mesyuarat, laporan demi laporan, tetapi kalau kerajaan tidak ingin pakai, tidak ingin melaksanakan,
Mana boleh MAPEN atau M10 menyelesaikan masalah? Itulah sebabnya kita tidak hendak serta. Apakah pendapat yang berhormat? Yang Allah tentu memang itulah satu hakikat fakta bahawa PAS, DAP dan pemuda ini masuk di kalangan akademik yang menarik diri daripada masa itu. Tak ada hubungan sama sekali PAS dengan DAP, tapi kita bersama dalam menangani isu yang dikemukakan. Yang berhormat, Ada dua yang bangun. dua. Bagi sini lah pula. Sini. Terima kasih. Saya boleh menerima bahawa dalam Majlis Perundingan Ekonomi Negara, saya pun ahli juga pada ketika itu. Banyak perbahasan dibuat, tapi pada satu ketika DAP menarik diri. Ni kalau misalnya kita nak persoalkan, ya, DAP menarik diri. Yang hanya tinggal PAS. Itu PAS kadang-kadang pun ada banyak tak hadir, yang hadirnya Dungun seorang saja, yang lain tak hadir. Dan saya nak bertanya bahawa pada Dungun, banyak yang dalam MAPEN 1 itu banyak digunakan oleh kerajaan. Dan saya kata menuduh yang bahawa yang Berhormat Perdana Menteri tak begitu baik. Saya ingat yang berhormat dalam kerajaan pun, kalau orang tuduh Menteri Besar Terengganu, yang berhormat Menteri Besar Terengganu, yang berhormat pun marah juga. Sama-sama kerajaan negeri ini kenalah bagi penghormatan kerajaan persekutuan juga. Barulah bagi contoh yang baik, yang belakang tu tahu tak kisahlah, yang berhormat ni kerajaan. Bagi contoh sikit yang belakang-belakang ni, minta pandangan. Ya, berhormat Tun. Sila teruskan. Saya nak teruskan. Saya respons kepada Rompin tadi. Saya menyebut itu fakta. Kepada kami, siapa pun kalau yang tak betul ni, kami akan tegur dia. Termasuk Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kelantan. Kami tegur. Tetapi bukan macam UMNO. Apa yang saya nak sebut, ialah saya tahan sikit yang bermaksud. Ya, betul apa yang belakang. Ya. Belum jawab lagi, dah jawab, dia ada bangun dah. Ya. Betul. Datuk hormat. Saya perhatikan inilah sikap kerajaan Barisan Nasional. Menggunakan kesempatan yang ada hanya untuk hiasan. Begitu juga dengan kita berada di parlimen, memeras otak untuk memberi pandangan kepada kerajaan. Tapi saya rasa ini akan diluluskan. Walaupun kita ada bekas pembangkang, saya kira sebulat suara pihak kerajaan akan menyokong Akta Pindahan ini. Berbeza dengan apa yang kita buat di Terengganu. Untuk kita meluluskan rang undang-undang hudud, kita serahkan kepada rakyat. Kita dialog dengan rakyat. Dan tak pernah berlaku dalam sejarah kita di Malaysia ini. Dan saya meminta pihak kerajaan mengikut jejak langkah Terengganu, menyerahkan kertas ini kepada rakyat, supaya rakyat keseluruhannya memahami, menjadi hakim kepada apa yang kita bahaskan. Dan kita minta berkali-kali supaya perbahasan ini disiarkan kepada seluruh rakyat, supaya rakyat menilai apa yang kita buat. Tetapi saya kira pihak kerajaan takut untuk berhadapan dengan rakyat. Saya minta pandangan daripada yang berhormat. Yang berhormat Tun, satu akta ni nak dikemukakan kepada rakyat untuk dibincangkan, bukan menjadi budaya BN sebenarnya. Daripada dulu sampai sekarang bukan budaya dia. Nak mengharapkan bahawa BN akan berbuat demikian, saya nak kata sampai kiamat tu mungkin terlalu jauh. Tapi tak boleh kita nak mengharapkan BN akan berbuat demikian, kerana mereka takut untuk menghadapi rakyat. Dalam apabila dibentangkan ini akan banyak pandangan-pandangan yang dikemukakan yang mereka tidak bersedia untuk mengubah suai dan sebagainya. Yang sepatutnya pandangan daripada rakyat juga harus kita dapat, tetapi mereka tidak akan bersedia untuk berbuat demikian.
Ya, Yang Muhammad Tun. Pemimpin bangun pula ya. Nak masalah ni tak. Kerap sangat tu saya rasa baik. Ya, rehat lah. Dia begini Tuan, api ni ada tahap bila sampai panas sangat dia kena siram dengan air sikit. Jadi tak boleh biarkan terus panas, tak boleh. Jadi saya tak bagilah ni supaya dia suhu dia turun sikit. InsyaAllah. Ya. Jadi itu yang dipertua. Saya balik kepada persoalan yang saya sebutkan tadi. Bahawa pindaan kepada akta ini dikemukakan sebagai satu tindakan preemptif dari sudut politiknya, iaitu melihat bahawa sementara mereka ada kuasa 2/3 ini, lakukan apa yang mereka nak lakukan. Kerana menjadi tabiat, menjadi budaya dalam BN, apa sahaja yang diarahkan oleh nombor 1, yang lain mesti menjadi yes man. Saya sebut dulu burung kakak tua. Inilah yang berlaku. Tak ada siapa pun yang boleh nak kritik, nak tegur. Ada orang yang beritahu saya tu, kalau mesyuarat dengan nombor 1 ni, dia pegang pen. Ini saya tak tahulah, ini boleh disahkan oleh ahli mesyuarat. Kalau pen tu duduk begini, itu boleh tegur lah itu. Kalau pen duduk macam ni, jaga siap, jangan tegur ni. Ini yang diberitahu kepada saya tak perlu. Jadi itulah berhubung dengan perkara-perkara yang dikemukakan ini sebenarnya lebih untuk menjaga, bukan untuk menjaga demokrasi, tetapi untuk menjaga dia tak ada. Saya rasa Datuk Tuan Speaker, sesuai kita tumpukan 366 ini menyentuh peribadi kepada satu ahli yang lain. Dan boleh mengaitkan, baik mengapa tidak kita tuju pada hujah. Tadi dah baik dah tadi yang Muhammad Dungun ni, tapi macam mana bila terlalu panas sangat tu mungkin dia lari sikit lah. Saya nak belok teruskan kepada hujah yang asal lah. Minta lah. Ya tu. Kita teruskan. Saya dia begini Tuan. Sebab Tuan ada speaker. Bila speaker tak tegur saya teruskanlah. Seriaman ni lah. Ya, jadi yang sibuk ni yang panas ni. Seriaman bangunnya. Siapa dia? Seriaman. Okey, boleh. Terima kasih. Saya ingin minta sedikit penjelasan tentang cadangan tidak membawa perkara ini kepada rakyat. Saya rasa ini physical impossibility dengan izin. Yang kedua, bukankah kita ini wakil rakyat? Dan seterusnya, kalaulah pada petang ini 2/3 nanti meluluskan bil ini, bukankah ini menunjukkan 2/3 rakyat di Malaysia ini diwakili oleh Barisan Nasional? Ya Muhammad Tuan, itu hujah lapuk daripada dulu dah guna tu. Jadi tak perlu saya itulah. Bahawa wakil rakyat ini, ya. Terima kasih. Terima kasih Tun yang ini betul. Apa yang dikatakan oleh Sri Aman itu tidak tepat. Walaupun mereka ada 2/3 kerusi di dalam Dewan ini, tetapi popular votes yang mereka dapat hanya 50% saja, 52% saja. Apa pendapat yang Muhammad Dungun? Itu yang betul. Memang dari segi popular vote sebenarnya jauh daripada apa yang kita dapat. Sebab itu sebenarnya perkara ini saya nak sebut dalam perbahasan ini. Cuma oleh kerana perkara ini dah timbul, saya rasa saya bagi respon pada waktu ini. Sebenarnya apa yang dibangkitkan oleh Bukit Mertajam itu, kerana sistem demokrasi dalam negara kita ini berdasarkan kepada constituency base, yang berdasarkan kepada kawasan pilihan raya. Ada bentuk demokrasi yang berbasarkan kepada proportional representation, seperti yang berlaku di Indonesia, di Turki dan beberapa buah negara lain, yang lebih menggambarkan bahawa popular votes itu, undi popular ini memberi kesan kepada perwakilan yang ada dalam parlimen. Ini Tanjung Karang. Saya tertarik bila Yang Muhammad kata kalau pemimpin tak betul tu kena tegur. Saya nak tanya dua soalan. Yang pertama, kita tahu Elemen Dananya Salah 2 Negeri Kelantan telah penuluskan pada tahun 1993.
tanpa dibahas, tanpa ada dekat seminar, terus diluluskan di daerah Kelantan. Ini memang jaya saya kedua. Ini memang jaya saya di negeri Kelantan. Dah. Artinya yang kedua, apabila Kelantan nak gunakan hukum hudud dia, Terengganu, dia buat seminar, minta pendapat rakyat, minta komen. Jadi saya nak tanya, adakah kenakan Kelantan luluskan tanpa buat seperti mana yang Terengganu buat, yang kononnya kata daripada besut, yang kata minta pendapat pada rakyat, itu cara yang betul? Kalau lagi itu saya nak tanya, komen-komen yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri Besar ni, saya nak baca kalau boleh. Cukup Saya nak tanya dia kalau dia boleh tolong betulkan Menteri Besar dia. Sekolah. Ya. Kita tidak ada masa dah. Ya. Oleh Umar, kita akan tutupkan perbahasan ni. Petang ini akan jawab ni. Ya. Okay. Sila terus. Ya, Tuan. Yang disebut oleh Tanjung Karang, ini satu lagi contoh, beliau tak tahu fakta, tapi nak bercakap. Undang-undang jenayah apa benda ni di Kelantan, yang dikemukakan di Kelantan, telah dibahas, dikemukakan dan diseminarkan di Kuala Lumpur ini, yang dihadiri, dianjurkan oleh Parti Semangat Papunan yang diketuai oleh Gua Musang, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, sebahagian daripada yang menganjurkan itu. Macam mana beliau belajarlah sikit supaya tepat fakta tu. Ya tu. Ya. Jadi ini kalau tak tahu jangan bercakap. Itu yang lebih mudah, lebih selamat. Umat Islam tua. Jadi saya ingin menyebut Tuan, saya hanya ingin menyebut bahawa undi popular yang diberikan kepada pembangkang Barisan Alternatif adalah jauh lebih besar daripada kerusi yang ada dalam Dewan ini. Sebab itu, di samping perkara-perkara akta-akta yang akan saya sebutkan sebentar lagi, oleh kerana isu ini sedang berbangkit sekarang oleh Bukit Mertajam, saya ingin mencadangkan supaya kerajaan mengkaji sistem demokrasi yang ada dalam negara kita ini, melihat kemungkinan-kemungkinan mengubah daripada sistem yang berdasarkan kepada kawasan, konstituensi, kepada sistem proportional representation yang akan memberikan suatu keadilan kepada popular vote yang diberikan kepada pihak siapapun yang menjadi pembangkang ataupun kerajaan. Ini merupakan, saya teruskan mengatakan, ini merupakan satu cadangan peribadi saya. Belum lagi merupakan cadangan daripada PAS alternatif ataupun belum, tapi saya melihat dalam kajian saya, ini salah satu yang boleh dibuat kajian, dipertimbangkan dengan menimbang daripada semua sudut. Apakah ianya boleh dimanfaatkan atau tidak demi untuk menegakkan keadilan dalam sistem demokrasi ini. Kerana sistem demokrasi ini ialah sistem yang kita kehendaki supaya rakyat diwakili berdasarkan kepada pengundi yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Tun yang dipertua, saya menyebut tadi bahawa akta kesalahan pilihan raya pindaan ini lanjutan daripada akta pilihan raya, dan ianya memberikan suatu kesan yang lebih jauh teruk daripada apa yang telah kita luluskan pada masa yang telah lalu. Saya ingin menyatakan bahawa demokrasi yang berjalan dalam negara kita Malaysia ini, saya tidaklah mengatakan dia sebut pada setengah-setengah negeri. Saya akui ada beberapa buah negeri yang lebih teruk demokrasinya dari segi perjalanannya dibandingkan dengan negara kita Malaysia. Saya akui. Tetapi banyak negara yang lebih baik daripada negara kita Malaysia dari segi perjalanan demokrasinya. Tetapi dengan terbentangnya akta ini, pindaan ini, dan jika ianya diluluskan, berarti demokrasi yang berjalan dalam negara kita akan jadi lebih teruk daripada apa yang ada sekarang. It's a dying democracy, bukan lagi demokrasi yang dicita-citakan oleh rakyat bagi mewakili mereka untuk menepati konsep demokrasi itu sendiri. Dan konsep demokrasi itu, kalau kita ingat sama-sama, yang diperluaskan misalnya oleh bekas Presiden Amerika Abraham Lincoln, that democracy is the government of the people, by the people, and for the people.
Ini demokrasi. Tetapi dengan perjalanan-perjalanan yang telah lepas, apa yang kita nak katakan? The government of the people, not by the people, by the hantu. Mungkin kita boleh sebut begitu. Kerana senarainya banyak yang mengandungi hantu-hantu. Ya. Ini satu persoalan yang sedang dibincangkan sekarang. Dengan kelulusan Akta Pilihan Raya yang lepas, di mana tadi salah seorang daripada yang berhormat sebut, dalam senarai pilihan raya dan senarai pemilihan ada 3 ABC. Senarai A, senarai yang sudah direktifikan oleh SPR. Dan ya, Sebelum masuk tajuk senarai pemilih, kebelakangan ni saya nampak, setuju atau tidak, bahawa semakin di Malaysia ni dibuat satu perkara one man show. Contohnya, nak balik matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kalau dibawa dibincang di peringkat parti pemerintah itu sendiri, kita yakin gerakan dan MCA tidak akan menentang. Sebab tentu ia daripada one man show, tidak dibawa dibincang di peringkat kabinet. Kerana undang-undang ini pun juga saya nampak begitu, kehendak seseorang, bukan kehendak parti BN sangat. Kalau tidak masakan gerakan MCA dan MIC tidak bahas langsung atas ini. Sudah 3 hari, dan mereka yang rajin bercakap, yang selalunya kita tahu, tapi tidak mengambil bahagian. Jadi kita nampak ini one man show semakin menjadi-jadi di Malaysia sekarang. Sesuai dengan Jelbu yang menulis buku mengatakan, seorang eksekutif menguasai segala-galanya di Malaysia sekarang. Macam mana pandangan Dungun? Yang berhormat Tun, saya setuju dengan Yang Berhormat Kuala Kedah, dan saya dah sebut tadi bahawa keputusan dan kehendak seorang ini sentiasa diikuti oleh yang lain-lain. Dan saya telah menyatakan tadi bahawa UMNO hanya memikirkan kepentingan UMNO, bukan kepentingan MCA, bukan kepentingan MIC. UMNO kalau dia kalah lebih baik yang lain kalah, tapi dia tak mahu dia kalah. Jadi sebab itu, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kuala Kedah tadi menggambarkan bahawa banyak isu dalam negara kita yang datang daripada seorang yang sama-sama kita maklum, tanpa dibahaskan dulu, tanpa dibincangkan dulu. Bukan saja dalam parti komponen, partinya sendiri pun dia tidak bincang. Bukan kata-kata apa macam ni. Tak tahulah, takut dia mendapat nasihat daripada hantu, tak payah rupa pada manusia, kemuka pada manusia, saya tak tahu itu. Tetapi inilah, apabila kita memberikan kuasa yang terlalu besar kepada seorang manusia, maka dia boleh menggunakan kuasa itu sewenang-wenangnya. Saya suka mengingatkan juga rakan-rakan sahabat saya daripada BN, khususnya UMNO. Berilah pandangan kepada orang tua yang kita kasihi itu. Jangan biarkan beliau buat sesuka hati, bercakap sesuka hati, bertindak sesuka hati. Jangan, kerana ini akan merosakkan negara kita. Ramai orang yang boleh bagi nasihat, tapi tak mahu bagi nasihat. Ya, tempat bangunnya. Masih. Ya, betul. Sorry. Saya begitu tertekan dengan akta pindahan ini. Tak boleh tidur malam saya. Memikirkan masalah apa nak jadi demokrasi. Saya tak puas hati. Terutama dalam bahagian kesalahan mengembangkan perasaan jahat dan permusuhan. Saya nyatakan semalam, memang kita bermusuh dari segi politik. Memang kewujudan kita ini untuk menentang Barisan Nasional, untuk memberi kestabilan kepada rakyat. Tetapi kesan akibat daripada itu lebih hebat daripada ISA. Di penjara 5 tahun, ISA 2 tahun, dan dia boleh didakwa sebelum, semasa dan selepas. Dan saya kira ini ISA nombor 2 yang berlaku dalam negara kita. Minta komen yang berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhmat Tun, terima kasih kepada Yang Berhormat Besut. Memang perjalanan demokrasi ini dirasakan oleh semua yang berhormat dalam Dewan ini, kerana akibat daripada BN dan khususnya pemimpin negara tidak boleh menerima kekalahan yang
dialami di Anak Bukit dan juga kekalahan dalam pilihan raya yang lepas. Sepatutnya kita dalam sistem demokrasi, kita mesti menerima kemenangan ataupun kekalahan. PAS masuk pilihan raya berkali-kali, seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang bahawa kita pernah menang tahun 59 di Terengganu, dijatuhkan secara yang memalukan. Kemudian kita tunggu hampir 40 tahun untuk menang semula. Kita sanggup sabar menunggu sampai 40 tahun. Tetapi BN is a bad loser. Tak boleh terima apa benda ni, kekalahan yang mereka alami. Sepatutnya kita mestilah mempunyai suatu sikap bahawa ini adalah kehendak rakyat. Kita menerima kehendak rakyat. Sebagaimana Pembangkang menerima setiap kali keputusan pilihan raya kami kalah. Kami iktiraf itu kerajaan adalah kerajaan kami sebagai Pembangkang. Tetapi orang yang tak pernah mengalami kekalahan ini, kadang-kadang dia merasakan bahawa kekalahan itu sesuatu yang terlalu pahit, sesuatu yang terlalu pedih. Sepatutnya daripada menjadi bad loser, tukarlah menjadi you have to be gracious in defeat. Biar belajar supaya kita ni menerima hakikat bahawa kita mungkin kalah suatu hari nanti. Dan sekalipun akta ini dikemukakan, kalau rakyat misalnya akan berubah lagi sikap, maka BN sendiri akan menghadapi suatu malapetaka politik bahawa mereka akan menerima kekalahan lagi, walaupun saya tidak mengatakan mudah untuk mengalahkan BN. You cannot stop us daripada mencapai kemenangan suatu hari nanti. Saya tak tahu tahun bila. You can only delay but not stop our victory, insyaAllah. Tuan Yang Dipertua, inilah yang sepatutnya menjadi pertimbangan kepada mereka yang memukakan rang undang-undang ini, supaya pindaan-pindaan yang dibuat ini dalam beberapa ketika yang telah lalu ada undang-undang yang dikemukakan, kadang-kadang makan tuang sendiri. Tapi pada waktu ini memang undang-undang ini sesuatu yang menyekat kebebasan demokrasi dan menjadikan dengan pindaan yang dikemukakan ini, jika diluluskan, menjadikan SPR lagi tidak bebas daripada apa yang ada sekarang ini. SPR memang sudah tidak bebas, tetapi dengan pindaan ini akan jadi lebih tidak bebas. Tuan Yang Dipertua, saya menyebut ini adalah fakta persempadanan pilihan raya yang baru dibuat. Oleh kerana kami daripada semua SPR ini menerima kunjungan, menerima pandangan, menerima memorandum apa pun yang nak dikemukakan oleh mana pihak, Pembangkang ataupun kerajaan. Kami berjumpa, memberitahu ini suatu yang tidak adil dari segi pertambahan kerusi-kerusi parlimen yang dikemukakan. SPR ini menjawab, tentulah hari ini ada wakil SPR yang ada. Dari sudut bilangan kerusi, itu hak kerajaan menentukan. Dari segi persempadanan, itu hak SPR. Setelah kerajaan memutuskan berapa kursi yang dia nak tambah, maka SPR akan membuat sepadan-sepadannya berdasarkan kepada kesesuaian yang ada. Artinya SPR tidak mempunyai kuasa untuk menentukan berdasarkan kepada kajian mereka jumlah kursi yang sepatutnya ditambah dalam persempadanan baru, dalam eksersis baru yang akan dibentangkan dalam parlimen nanti, mungkin bulan Mac tahun depan. Tetapi saya menyebut lebih awal ini sebagai suatu contoh bagaimana SPR itu sendiri tidak bebas dalam melaksanakan tugas dan kerja yang seharusnya mereka lakukan. Suatu contoh, saya nak ambil sikit saja sebagai suatu contoh persempadanan ini di mana negeri Johor, negeri Pahang mendapat pertambahan yang besar. Johor ada 6 pertambahan, Sabah 5, Pahang 3. Eksersis yang lepas pun Pahang tambah 3. Dengan pertambahan ini negeri Pahang, kalau nak kira dari sudut purata penduduk, pengundi bagi satu kawasan pilihan raya, jumlahnya 39,000 bagi setiap satu kawasan pilihan raya. Negeri Terengganu yang tidak ditambah, puratanya ialah 51,000 bagi satu kawasan pilihan raya. Suatu angka yang terlalu jauh, yang tidak adil. Berdasarkan Pahang dan Terengganu itu jarang. Dan kalau kita nak ambil rural weightage sebagai salah satu pertimbangan, artinya negeri yang di luar bandar ini perlu diberikan
keistimewaan sikit seperti Sabah dan Sarawak, Terengganu dan Pahang ini, Terengganu lebih mendapat hak daripada Pahang. Kalau Terengganu ditambah 2 sekalipun menjadi 10, puratanya masih 41,000, melebihi purata bagi negeri Pahang 39. Di mana keadilan yang dibuat oleh kerajaan yang ada sekarang? Dan ini SPR bagi tahu ini bukan kuasa kita. Kuasa siapa? Inilah kuasa kerajaan yang menggunakan kuasa 2/3 yang mereka ada ini untuk membentangkan undang dan meluluskan ini. Yang banyak sahabat-sahabat saya sebelum ini sudah mengatakan, this is the tyranny of the majority, yang meletakkan bahawa kerana mereka mempunyai kuasa majoriti, mereka boleh melakukan apa sahaja untuk mengemukakan dan meluluskan undang-undang ini. PM Tanjung Bangun. Terima kasih Tun Yang Di-Pertua. Saudara yang berhormat Dungun, bahawa mengikut sistem yang diamalkan sekarang, parti pemerintahan mengikut satu penyelidikan yang saya buat sendiri pada tahun 92, parti pemerintahan cuma memenangi 39% daripada popular votes untuk menjadi kerajaan dengan simple majority. Adakah dalam pandangan yang berhormat Dungun, sistem ini adil ataupun patut dipertimbangkan satu sistem di mana mandat rakyat dapat digunakan dengan ataupun diperolehi dengan menggambarkan aspirasi rakyat seperti sistem proporsionate. Yang Muhammad, saya telah menyebut tadi sebelum ini tentang perlunya satu kajian yang dibuat tentang proportional representation ini yang lebih akan memberikan keadilan kepada rakyat yang mahukan parti yang mereka pilih itu mewakili mereka dalam parlimen ini. Saya sebut tadi, Indonesia mengamalkan ini, Turki mengamalkan ini, negeri-negeri yang termasuk dalam OIC dulu. Dan ada lagi negeri-negeri, negara-negara lain yang mengamalkan ini. Ini boleh dikaji, boleh dilihat supaya keadilan itu ataupun ada kaedah-kaedah yang boleh dilakukan. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, kembali kepada persoalan yang saya bangkitkan tadi, di mana kuasa yang ada ini digunakan dengan sewenang-wenang. Perdana Menteri PM pernah menggunakan istilah arrogance of power apabila beliau nak kritik yang lain. Tetapi back home dalam negara Malaysia, arrogance of power ini diamalkan oleh orang yang bercakap itu sendiri. Kerana kuasa yang ada, apa saja pun boleh dilakukan. Nah, Bukit Bertadian Bangun pula. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Adakah Yang Berhormat Dungun sedar bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri juga kalau nak kritikkan kepada not country, dia pun katakan tak ada fair play. Tapi adakah dia sendiri menamalkan fair play di dalam negara ini? Tentu tidak. Apakah pendapat Dungun? Itulah yang Muhammad Tun, saya mungkin bertajam, saya kata ni jauh panggang dari api dari segi istilah. Bukan saja itu, istilah yang selalu digunakan oleh Perdana Menteri apabila kita nak berlawan dengan orang, kita tak ada kekuatan, playing field tidak level, not on the level playing field, tidak sama dia punya tu. Ini selalu ucapan. Tapi di sini walaupun pembangkang menghadapi keadaan itu pembangkang, kita ada kuasa, kita boleh buat. Sepatutnya double standard, mungkin triple standard yang diamalkan ini sepatutnya tidak diamalkan oleh pemimpin-pemimpin yang sedar dalam negara kita. Ni. Jadi sebab itu Tun, saya balik kepada persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita dengan pindaan-pindaan yang dilakukan ini. Banyak disentuh tentang perkara yang berkait dengan perkara 2, perkara 4 dan seterusnya. Saya nak sebut dulu, walaupun ada pindaan yang saya kemukakan, iaitu kepada pindaan Section 2
iaitu tempoh tamatnya kempen pilihan raya. Saya dan kita semua telah menerima pindaan yang dibuat oleh pihak kerajaan bahawa tempohnya itu dilantik dan berakhir pada pukul 8 pagi pada hari sebelum hari pengundian telah dipindah kepada apabila tamat tempoh. Tapi tak menyatakan tempoh ni pukul berapa, jam berapa tamat tempoh itu, tidak jelas. Adalah lebih baik bagi pihak kerajaan menyebut secara jelas tamat tempohnya pada pukul 12 malam sebelum hari pengundian, lebih tepat sebagaimana amalan-amalan yang dibuat sekarang. Tetapi pindaan yang dibuat itu makin tidak jelas, daripada ada waktu jamnya kepada tak ada waktu jam ni. Saya tak tahu macam mana boleh dibuat satu pindaan, cadangan pindaan yang seperti ini. Ini akan menyusahkan kita. Dan kemudian Pak walaupun sudah disebut, tapi saya akan merebut dari sudut yang lain. Mana-mana orang yang sebelum, semasa atau selepas suatu pilihan raya secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau melalui mana-mana orang lain bagi pihaknya, melakukan apa-apa perbuatan atau membuat apa-apa pernyataan dengan tujuan dan seterusnya, boleh denda ni. Sekilas pandang yang bermaktun, kalau demokrasi ini berjalan dengan betul, saya boleh setuju dengan pindaan ini. Sebab tindakan ini akan meletakkan bahawa secara langsung atau tidak langsung, bila RTM saja menyiarkan tentang pembohongan, fitnah, dia telah bercakap bagi pihak semua calon-calon BN yang bertanding dalam pilihan raya. Dengan sendirinya kalau dia menang pun gugur, kerana ini merupakan fitnah yang boleh dibawa ke mahkamah. Kalau mahkamah itu adil, SPI itu adil, saya boleh setuju dengan implikasi daripada apa yang ada ini. Sebab pada hakikatnya seluruh media adalah digunakan bagi mengempen untuk calon-calon BN yang bertanding dalam pilihan raya. Tetapi terima kasih Tuan. Terima kasih Muhammad Dungun. Pertama sekali berhubung dengan, terima kasih kerana keizinan untuk saya menyambung sedikit lagi ucapan yang tertangguh sebelum kita berhenti rehat. Dan saya suka mengemukakan beberapa perkara yang belum sempat saya kemukakan sebelum ini. Saya telah menyebut sebelum ini, Ketua Yang Dipertua, tentang terhakisnya ciri-ciri demokrasi yang wujud dalam negara kita daripada pelbagai sudut. Dan saya boleh menyebutkan sejarah terhakisnya demokrasi dalam negara kita yang telah berlaku daripada dulu sampai sekarang, daripada beberapa aspek yang kita sama-sama alami. Dalam waktu kita menghadapi pilihan raya tahun 1959, pada waktu itu, selain daripada pilihan raya peringkat parlimen dan peringkat negeri yang telah diadakan, satu pilihan raya di peringkat municipal, majlis perbandaran dan majlis tempatan telah juga diadakan pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an. Tetapi oleh kerana dalam pengalaman pilihan raya itu ada beberapa bandar majlis-majlis perbandaran dan majlis tempatan yang akhirnya dikuasai oleh pembangkang. Antara contohnya Bandaraya Georgetown, Pulau Pinang, Kota Melaka dan Negeri Melaka dikuasai oleh Parti Sosialis Front pada waktu itu. Dan beberapa majlis perbandaran di Kelantan dan Terengganu, majlis daerah tempatan dikuasai oleh PAS. Tapi malamnya selepas itu, selepas pilihan raya ini diadakan dan selepas mengalami bahawa ini memungkinkan adanya wujud wakil-wakil parti pembangkang, walaupun mereka tidak memerintah negara ini, tidak memerintah negeri, tetapi ada majlis perbandaran yang dikuasai. Akhirnya pilihan raya di peringkat perbandaran dan majlis tempatan ini dihapuskan oleh kerajaan. Ditiadakan sama sekali.
sehingga hari ini dan dibuat melalui pelantikan secara direct oleh kerajaan. Saya suka menyebut bahawa soal untuk memulihkan suasana demokrasi ini dengan memulihkan balik pilihan raya di peringkat perbandaran dan majlis tempatan ini merupakan salah satu yang terkandung dalam manifesto BA, Barisan Alternatif, sewaktu kami menghadapi pilihan raya tahun 99. Ini antara yang kami kemukakan, supaya rakyat diberikan hak memilih wakil mereka di peringkat perbandaran dan majlis tempatan. Sekalipun dengan cadangan-cadangan ini menyebabkan negeri Kelantan dan negeri Terengganu terpaksa juga menghadapi suatu pemilihan di peringkat bandaran dan tempatan, kami bersedia untuk berbuat demikian, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat membuat pilihan tentang wakil mereka yang sepatutnya ada dalam majlis perbandaran dan tempatan. Dan ini akan mengembalikan. Ya, ada yang dia rantau panjang. Sebentar tadi Ibu Ahmad dah menyebut berkenaan dengan pilihan raya kerja tempatan. Boleh Ibu Ahmad bagi sedikit penjelasan, apakah punca yang menyebabkan Kerajaan Barisan Nasional memasukkan pelaksanaan pilihan raya di tingkat kadar tempatan ataupun majlis daerah ini? Yang berbuat itu yang betul. Saya sebut cara direct, puncanya apabila majlis perbandaran dan tempatan ini dikuasai oleh parti pembangkang. Majlis perbandaran mempunyai grant daripada kerajaan tempatan, yang arti grant kerajaan itu boleh dimanfaatkan oleh majlis perbandaran tempatan yang dikuasai oleh pembangkang walaupun negerinya diperintah oleh perikatan pada waktu itu. Yang mereka tidak mahu bahawa mileage politik kepada parti pembangkang itu mesti dinafikan, dan untuk menafikan mestilah dimansuhkan pilihan raya di perbandaran dan tempatan. Kerana walaupun parti pembangkang tak boleh menang negeri, tetapi pengaruh mereka ada di dalam bandar dan kawasan-kawasan yang rakyatnya lebih faham, lebih terbuka dan dapat memberikan undi mereka kepada calon yang mereka kehendaki. Terima kasih kepada Rantau Panjang yang mengemukakan ini. Dan sebab itulah ianya dihapuskan. Dan demokrasi ini berjalan sebagaimana yang kita hadapi sekarang, sedikit demi sedikit terhakis. Bukan sahaja melalui kaedah pilihan raya, tetapi melalui pendaftar pertubuhan juga. Mereka melakukan suatu tindakan supaya parti pembangkang ini dapat dikurangkan pengaruhnya. Malah simbol parti pun menjadi perhatian kepada parti yang memerintah. PAS sendiri sebagai parti pembangkang telah mengalami 3 kali perubahan pada simbol pilihan raya. Kalau nak dikirakan apalah ada pada simbol, tetapi simbol ada makna kepada parti yang memerintah. Kerana simbol ini memberikan suatu yang penting yang menyebabkan rakyat mengundi. Kata hujah mereka bahawa kerana simbol inilah rakyat mengundi, maka ditukar. PAS daripada simbol yang pertama tangan diubah jadi bulan bintang, daripada bulan bintang diharamkan lagi jadi bulan penuh purnama, sehinggalah sekarang ini yang kita gunakan arti menghadapi perubahan semata-mata kerana tidak ada sebab lain. Apalah yang ada pada simbol, tetapi mereka kata simbol ini memberikan satu pengertian. Patut kita menghadapi. Oh, ambil bagaimana? Daripada Kemamanah. Sudah kau. Terima kasih Yang Berhormat Dungun ya Kemamanah. Saya nak tanya Yang Berhormat bahawa mengenai simbol ni, kerajaan hatta meminta supaya Petronas pun tukar simbol dia kerana lambangnya melambangkan seperti lambang PAS juga. Jadi saya nak minta pandangan Yang Berhormat mengenai bodoh dangkalnya kerajaan ni pasal simbol ni. Yang Berhormat Datuk Musi, Yang Berhormat Kemaman dah sebut tu, saya tak mahu ulang kerap sangatlah bimbang. Ini politik rendah sebenarnya. Tetapi itu menjadi perkiraan kepada pemimpin-pemimpin BN. Jadi sebab itu
bukan saja simbol parti, simbol yang menyerupai parti pembangkang pun sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Kemaman pun tidak disukai oleh pemimpin yang memerintah hari ini. Ya, 2 orang lagi berdiri. Siapa lagi mana? Apalah saya bagi Sila Gadet. Sila Gadet. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Dungun. Memang mudahlah nak menuduh kerajaan. Tapi kalau tak menuduh kerajaan, bukanlah pula tugas bagi pembangkang. Jadi ialah Yang Berhormat Dungun mengatakan telah terhakislah demokrasi kerana di peringkat majlis tempatan di daerah sudah tidak ada lagi perbandaran, sudah tidak ada lagi pilihan raya. Seolah-olah pilihan raya itulah menentukan berlangsungnya pilihan demokrasi. Kerajaan ada alasan yang lain kerana tak hendak tidak mahu sangat membebankan rakyat dengan politik. Dulu penghulu pun di kawasan saya pilihan raya, milih penghulu. La ilaha illallah, bersesah anak beranak antara sepupu dengan sepupu bergaduh, tak bertegur pasal sepupu sebelah mak ni masuk calon jadi penghulu, sepupu bapak ni pun jadi kampung bersesah. Oleh sebab itu sekarang agaknya kerajaan tidak maulah masyarakat berpecah, mencukaikan masa, tenaga, wang ringgit dan fikiran. Lebih-lebih orang Melayu kalau berpolitik ni di surau, di masjid, di mana-mana, maka cukuplah di peringkat Dewan Negeri, di peringkat Parlimen kita ada pilihan raya. Jadi saya rasa tak berapa tepat Yang Berhormat Dungun punya alasan itu. Saya rasa kepentingan rakyat itu yang diambil kira oleh kerajaan supaya janganlah rakyat terdedah sangat dengan permainan politik. Tentang lambang ni, kita pun lambang bertukar juga. Dulu kapal layar, sekarang dah pacing. Kita tukar. Ini soal lambang ni bukan soal yang menjadi. Dan UMNO tak pernah takut pun lambang bulat putih ni. Apa benda takutnya kan? Apa benda takut lubang? Lagipun kalau bulat-bulat benda bulat-bulat lubang-lubang ni tak ada yang takut, tak ada siapa takut. Jadi jangan rasa seolah-olah Barisan Nasional UMNO ni takut lambang penerbangan, tak ada. Sikit pun selain belum Roma pun kita tak gugur lah tentang apa ni, tentang lambang ni. Tu yang dipertua memang saya dah jangka pun. Okay. Tapi saya jawab jugalah pasal disebut perubahan lambang tadi. Itu berbeza yang berhormat Sri Gading. Lambang kami ni dipaksa tukar. Lambang perikatan daripada Dacing itu pilihan sendiri. Sebab Dacing dah perikatan kapal layar dah tak laku, tukar kepada BN. Jadi sebab itulah ditukar, yang kita dipaksa tukar. Kemudian yang masalah pilihan raya dan dicontohkan dengan berlakunya apa yang berlaku di Johor, itu Johor. Terengganu Kelantan tak berlaku. Johor ini bukan politik antara pembangkang dengan kerajaan, itu politik dalaman UMNO sendiri. Dan tradisi itu sampai sekarang, sehingga UMNO jadi dua. Ini dalaman UMNO. Tradisi UMNO memang suka berpecah. Jadi itulah yang terjadi demikian. Jalan tol panjang bila ya Pak? Sampai jalan. Terima kasih. Sementara tadi kita dengar berkenaan dengan pilihan raya di semua peringkat dan apa disebutkan oleh Sri Gading tadi mengatakan kalau ada pilihan raya terlalu kerap menempat gaduh, umpamanya pilihan penghulu seumpamanya disebutkan di Johor lah. Boleh Mamat terangkan sikit, kalau kita lihat di Thailand umpamanya, di Thailand sekarang ini pilihan raya terlalu kerap, walaupun kita kedengaran di Thailand ni suatu masa dulu merupakan keadaan rakyat yang ganas, tembok-menembok, boleh kata keselamatan tak terjamin di Thailand ni. Tapi nampaknya dari segi demokrasi Thailand lebih daripada kita. Umpamanya Thailand bukan saja Dewan Rakyat, bukan saja Dewan Negeri yang diadakan raya, malah Dewan Negara sekalipun, memilih Dewan Negara sekalipun juga dipilih oleh rakyat, apatah lagi di bawah lagi
Umpamanya misal kita kata mereka ada tempatan, pilih penghulu ataupun dipanggil apa untuk nebeng, umpamanya misalnya untuk penghulu. Itu pun ada kedai. Boleh dikatakan di negara Thailand sekarang ini start daripada atas. Daripada sosoknya, codolnya, daripada potengnya, dan seterusnya ke bawah ni, semua ada kedai raya. Nampaknya di Thailand lebih terjamin dan orang lebih terbuka, lebih demokrasi lagi kalau bandingkan dengan di Malaysia kita. Malaysia ni terlalu takut kan. Ini boleh Muhammad bandingkan sikit Malaysia ni. Kalau teruk kan ni. Ya. Terima kasih Tuan Panjang, Tuan Ketua. Saya dah kata tadi, pagi tadi, bahawa dalam demokrasi ini ada kita yang lebih baik pada setengah negeri, ada kita yang lebih teruk pada setengah negeri. Jadi perbandingan dengan Thailand dalam kes yang disebutkan oleh Tuan Panjang ini, memang kita lebih teruk pada Thailand pada waktu ini. Dulu kita lebih baik pada Thailand. Setelah direvivekan sehingga Senate itu diadakan pilihan raya yang mempunyai kuasa, yang betul-betul kuasa upper house, bukan macam kita. Yang Dewan Negara ini macam rubber stamp saja yang selalu disebut. Jadi inilah yang perbezaan yang terdapat. Kemudian di Turki ada pilihan raya tempatan, Algeria ada pilihan raya tempatan. Ini dalam negara-negara OIC. Kita yang mematikan pilihan raya ini. Tetapi di Algeria juga apabila tengok parti pembangkang boleh pun dimatikan demokrasi itu. Ini proses-proses yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin yang nak memerintah seumur hidup. Inilah yang berlaku. Yang berhormat Tuan Ketua. Ada yang lagi Ahmad kena batangan. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Dungun mengganti Ketua Pembangkang. Ini dari sejak 2 hari kita berbicara soal demokrasi. Dan yang jelas pihak pembangkang memang 100% tidak mengatakan bahawa demokrasi di negara kita ini lebih teruk dibandingkan dengan negara-negara yang luar. Seperti yang berhormat maklum, di Algeria mana ada demokrasi? Dia parti menang pun boleh digugurkan sehingga tidak menang. Di Sabah, di Malaysia tak ada. Terengganu pas menang, dia menang. Di Kelantan dia menang. Jadi setuju yang berhormat bahawa demokrasi dalam negara kita ini adalah mengikut adunan negara kita. Dan yang berhormat harus lebih relevan bahawa parti pemerintah yang melaksanakan undang-undang. Kalau PAS menang nanti buatlah undang-undang sendiri. Tapi saya percaya PAS tak akan menang, membangkanglah terus-terusan. Terima kasih. Itu yang betul. Apa yang disebut oleh Kinabatangan, undang-undang parti pemerintah buat, kalau pemerintah PAS boleh buat. Inilah ciri-ciri dictatorship yang wujud dalam kerajaan yang ada sekarang. Kita tak akan buat macam tu. Terbukti apabila kita merintah Kelantan Terengganu, kita tak buat undang-undang yang sewenang-wenangnya. Tapi kita melaksanakan apa yang sebaik-baiknya untuk rakyat. Apa yang disebut di Algeria, suka saya sebut bahawa pilihan raya diwujudkan di perbandaran, municipal election ini ada, sehingga dimatikan oleh pemerintah. Sekarang ini memang dah mati pun. Sebagaimana juga Malaysia telah mematikannya pada tahun 60-an dulu. Jadi apa yang saya nak sebut, di Turki masih wujud pilihan raya kerajaan tempatan ini. Salah satu daripada negara yang masuk negara OIC. Dan Malaysia boleh mengambil contoh daripada itu. Jadi sebab itu, Datuk Yang di-Pertua, saya nak sebut. Saya pergi tadi hatta kepada lambang pun menjadi perkara yang besar kepada parti pemerintah. Dan bukan itu sahaja. UMNO sendiri, kerana perpecahan dalaman yang berlaku, pun menghadapi perubahan kerana dalaman, bukan kerana luaran. Semangat 46 yang lahir daripada perpecahan UMNO dulu. Sehingga akhirnya tak ada nama UMNO boleh digunakan, nama Parti Melayu Semangat 46. Tetapi akhirnya UMNO sendiri merubah jadi UMNO baru. Tapi baru dah hilang, sekarang tinggal UMNO saja. Ini cara songlak politik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang ada. Tapi malangnya yang Semangat 46 dulu pun bersekongkol sekarang ini dalam UMNO baru yang dihilangkan barunya itu. Yang berhormat betul-betul. Ya, ada